Baik, bertemu kembali dalam Niaga Awani. Ini merupakan antara perkembangan terkini yang kami bawakan, kenyataan media bersama oleh Kerajaan Negeri Sabah dan juga Petronas, di mana Petronas telah mencapai keputusan pelaburan akhir FID untuk kemudahan gas asli cecair LNG berhampiran pantai di Sabah. Kontrak perolehan, pembinaan dan pentauliahan kejuruteraan EPCC untuk projek itu telah dianugerahkan kepada pemenang pertandingan Front End Engineering Design FEED pada Oktober tahun lalu, di mana Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nur berkata, projek LNG adalah satu langkah yang betul dalam menentukan hala tuju kerana kerajaan negeri terus mengejar lebih banyak tawaran untuk mendapatkan pendapatan tambahan melalui penyertaan ekuiti untuk Sabah. FID dan penganugerahan kontrak EPCC menandakan satu lagi pencapaian penting bagi projek itu yang akan ditempatkan di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang SOGIP. Direka untuk menghasilkan 2.0 juta tan setahun MTPA LNG. Kemudahan itu dijadualkan untuk mencapai operasi komersial menjelang separuh kedua 2027. Dan setelah siap, Sabah akan mempunyai satu daripada kapasiti LNG terapung gabungan terbesar di dunia setakat ini. Selain itu, Petronas terus menyokong penggunaan gas asli yang lebih meluas dan akan memanfaatkan kepakaran teknologi untuk pembangunan projek dan membuka jalan kepada sumber gas secara optimum dan mesra alam. Kemudahan LNG berhampiran pantai akan mengembangkan lagi portfolio global asset LNG Petronas, mengukuhkan kedudukan syarikat sebagai antara penyedia LNG terbesar di dunia. Baik, pada awal tahun 2022, prospek untuk kedua-dua ringgit dan juga Bursa Malaysia dilihat cerah dan menjanjikan kerana ancaman pandemik telah mula mereda. Mata wang tempatan berada pada paras 4.1715 berbanding dolar Amerika, manakala penanda aras FTSE Bursa Malaysia KLCI pada 1549.05 ketika mengakhiri hari dagangan pertama tahun baru 3 Januari 2022. Kita ikuti sorotan prestasi Bursa Malaysia dan ringgit sepanjang tahun 2022. Walaupun tercetusnya peperangan di Ukraine pada penghujung Februari, ringgit dan bursa tempatan terus berkembang maju sehinggalah tren menaik itu mula tergugat apabila Amerika Syarikat mengambil langkah mengetatkan dasarnya dan ini telah menyokong dolar Amerika Syarikat. Tindak balas terhadap kejutan luaran secara umumnya seiring dengan situasi di luar negara yang menyaksikan aliran keluar modal berlaku di seluruh dunia. Ringgit menyunsut nilai keparas terendah dalam sejarah pada 4.7465 ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat pada 4 November 2022 apabila inflasi mula menular ke seluruh dunia termasuk di dalam negara. Angka itu adalah yang terburuk sejak mata wang tempatan mencatatkan paras 4.7125 pada 9 Januari 1998 disebabkan krisis kewangan Asia. Mata wang pound, euro dan yen adalah antara mata wang utama yang turut mencecah paras terendah baharu sepanjang masa. Kejatuhan terbesar pasaran mata wang ini telah memberi tekanan kepada bank-bank pusat untuk menaikkan kadar apabila harga melonjak termasuk di Malaysia. Selain daripada terpalit dengan tindakan Rizab Persekutuan untuk terus menaikkan kadar faedah dalam usaha membendung inflasi, mata wang tempatan turut tertekan oleh perbezaan kadar faedah yang semakin meluas antara kadar dana Persekutuan FFR dan kadar dasar semalaman OPR. Rizab Persekutuan telah menaikkan kadar dasarnya sebanyak 425 mata asas BPS sejak Mac tahun ini berbanding kenaikan 100 mata asas dalam OPR. Senario ini telah mengakibatkan julat FFR kini pada 4.25 hingga 4.50%, lebih tinggi daripada OPR pada 2.75% setakat ini. Dan Rizab Persekutuan terus komited untuk mengekang inflasi yang kini masih tinggi walaupun telah mula berkurangan sejak Julai 2022. Bagi tahun 2022, setakat 23 Disember, ringgit telah kerugian 6.0% daripada nilainya berbanding dolar Amerika Syarikat, manakala Bursa Malaysia pula susut 4.8%. Namun begitu, ringgit telah menebus kembali sedikit kerugian sejak minggu kedua November 2022, justru menjangkakan unit tempatan itu boleh mengakhiri tahun ini dalam julat 4.46 dan 4.49 berbanding dolar Amerika Syarikat.
Pada masa sama, ringgit yang lebih lemah boleh menjadi pemangkin untuk melonjakkan pertumbuhan ekspor bersih Malaysia apabila pertumbuhan import merosot. Pada asas tahun ke tahun, pertumbuhan ekspor mengatasi import buat kali pertama tahun ini pada November 2022 sekaligus mencadangkan pengembangan imbangan perdagangan yang menggalakkan dalam tempoh terdekat. Ia sekaligus memberi sokongan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK untuk suku keempat 2022 dan seterusnya tahun penuh 2022 yang dijangka menyaksikan pertumbuhan 8.1%. Tekanan inflasi di Malaysia akan terus dipengaruhi inflasi makanan yang lebih tinggi berikutan harga ekonomi global yang meningkat. Demikian menurut MIDF Research. Firma itu menjangkakan pertumbuhan harga makanan meningkat 5.5% tahun ini yang juga disebabkan kejatuhan nilai ringgit. Bagaimanapun, firma itu melihat inflasi makanan domestik akan terus menurun berikutan harga berkaitan pertanian dan rantaian bekalan yang bertambah baik di peringkat serantau dan domestik. Firma itu juga menjangkakan ringgit akan meningkat susulan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat, The Fed, memberi isyarat untuk kenaikan kadar faedah yang lebih perlahan dari Disember 2022 dan seterusnya. Tambahnya lagi, inflasi yang didorong bekalan diunjur menurun, disokong jangkaan kenaikan nilai ringgit, harga makanan yang sederhana, tekanan rantaian bekalan global yang semakin menurun dan harga komoditi yang semakin normal. Bagi tempoh Januari hingga November 2022, inflasi meningkat 3.4% berbanding 2.3% bagi tempoh sama tahun sebelumnya. Bagaimanapun, kadar inflasi kekal pada paras yang sama 4.4% pada Oktober 2022. Isu penghijrahan tenaga mahir atau brain drain khususnya dalam kalangan belia di negara ini perlu dilihat secara menyeluruh, kata Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim. Beliau berkata antara perkara utama perlu diteliti adalah berkaitan permasalahan ekonomi yang dihadapi golongan terbabit. Dalam soal ini, beliau menegaskan KBS tidak hanya memberi tumpuan kepada pembangunan belia dari segi kepimpinan atau prestasi sukan sahaja, tetapi perlu mengambil pendekatan untuk kenal pasti perkara berbangkit dalam soal ekonomi belia. Sekaligus tidak memfokuskan kepada satu isu yang akan selesai masalah 100%, tetapi mesti mempunyai kaedah untuk selesaikan masalah tersebut. Beliau berkata isu brain drain tidak hanya boleh bergantung kepada langkah yang diambil kerajaan, sebaliknya perlu dikenal pasti punca terlebih dahulu. Baru-baru ini, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dilapor mencadangkan kerajaan untuk terus berusaha menambah baik sistem sedia ada dan mengurangkan kesan penghijrahan tenaga mahir tempatan keluar negara. Adam Adli berkata, selaras hasrat dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Hanayo, isu belia adalah perkara utama yang akan diberi perhatian oleh kementerian itu dalam usaha mencari penyelesaian bagi setiap permasalahan dihadapi. Katanya, KBS akan melaksanakan setiap inisiatif berdasarkan dapatan yang diperoleh melalui kajian Institut Penyelidikan dan Pembangunan Belia Malaysia IYRES. Kopi pahit atau manis, ia tetap menjadi pilihan penggemarnya. The Coffee, antara kafe yang bertapak di timur Sabah, telah berjaya menggamit peminat tegar cangkir aroma segar itu dengan keunikannya tersendiri. Selain mengadaptasi digitalisasi dalam promosi perniagaan, The Coffee turut menawarkan mobile coffee. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan aplikasi WhatsApp menjadi medium penting promosi kafe The Coffee yang terletak di bandar IJM Sandakan itu. Selain mempunyai cawangan kedua di Taman Mawar Sandakan, The Coffee turut menawarkan perkhidmatan mobile coffee bagi memudahkan pelanggannya menikmati produk mereka secara on the go. Zaman sekarang ni lebih kepada media sosial lah. Jadi kami di TikTok ada, IG ada, Facebook pun ada. Jadi orang sekarang ni zaman-zaman viral, bila orang sudah share semua,
Jadi orang tahu-tahu, orang carilah di mana tempat tu. Setakat ini sambutan orang alhamdulillah. Sebab sekarang penggemar kopi memang merebak-rebak lah sekarang, banyak yang minat kopi kan sekarang. Jadi untuk lebih kita memperkembangkan lagi minat orang kopi ini, jadi kita harus melalui TikTok, Facebook ataupun dengan laman sosial lah begitu. Lebih senang. Muhaimin mengatakan bahawa penggunaan era digital seperti media sosial banyak membantu perniagaan mereka sekaligus mendapat sambutan memberansangkan dalam kalangan penggemar kopi. Diakui, usahawan kini perlu aktif di media sosial termasuk mencari peluang yang ada dalam memastikan orang ramai tahu kewujudan serta perkhidmatan yang ditawarkan.